telah ditubuhkan pada September tahun 1970 melalui Ordinan nombor 39 dalam kurungan kuasa-kuasa perlu darurat 1970. Objektif penubuhan JBG pada waktu itu adalah untuk memberi nasihat dan bantuan guaman kepada golongan yang kurang berkemampuan dalam kes kekeluargaan. Ordinan tersebut telah dimansuhkan oleh Akta Bantuan Guaman 1971, iaitu Akta 26 pada 30 April tahun 1971. Tuan Yang Dipertua, pada amnya, peranan JBG di bawah Akta 26 adalah memberi khidmat nasihat, bantuan guaman dalam kes jenayah dan tindakan sivil serta menyediakan khidmat pengantaraan kepada golongan yang kurang berkemampuan. Selain itu, jabatan ini juga memberi penerangan serta kesedaran undang-undang kepada masyarakat tentang hak mereka di sisi undang-undang. Manakala Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan ataupun kita sebut sebagai YBGK merupakan syarikat berhad menurut jaminan yang telah diperbadankan atau dengan izin Company Limited by Guarantee di bawah Akta Syarikat 1965 pada 25 Januari tahun 2011 dengan tujuan untuk memberi khidmat nasihat dan bantuan guaman secara percuma dalam perkara jenayah sahaja. Pada amnya, Tuan Yang Dipertua, dalam perkara jenayah, JBG dan YBGK memberi perkhidmatan yang hampir sama, iaitu khidmat nasihat dan bantuan guaman kepada golongan yang kurang berkemampuan. Walau bagaimanapun, terdapat sedikit perbezaan dari segi bidang kuasa dan kumpulan sasaran kedua-dua entiti ini. Bagi bidang kuasa jenayah JBG, ianya meliputi pengendalian prosiding yang melibatkan tertuduh yang tidak diwakili oleh peguam yang mengaku salah kepada pertuduhan dan ingin membuat rayuan untuk meringankan hukuman berkenaan dengannya atau dengan izin plea in mitigation. Prosiding jenayah di bawah Akta Kanak-Kanak 2001 dan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955. JBG menawarkan khidmat bantuan guaman dengan bayaran fee pendaftaran berdasarkan sumber keuangan pemohon. Bagi pemohon yang memiliki sumber keuangan yang tidak melebihi RM25,000 setahun, pemohon itu dikenakan bayaran fee pendaftaran RM2 saja. Pemohon yang memiliki sumber keuangan yang melebihi RM25,000 tetapi tidak melebihi RM30,000 setahun dikenakan bayaran fee pendaftaran RM2 dan bayaran sumbangan sebanyak RM300. Sementara itu, YBGK pula menyediakan khidmat nasihat dan bantuan guaman secara percuma dalam perkara jenayah, termasuk jenayah syariah kepada warga negara Malaysia yang bermula dari peringkat tangkapan, reman, pertuduhan dan permohonan ikat jamin. Ujian kemampuan hanya akan dijalankan untuk menentukan kelayakan orang yang akan menerima bantuan guaman di peringkat perbicaraan dan rayuan di mahkamah, iaitu bagi mereka yang berpendapatan tidak melebihi RM36,000 setahun. YBGK tidak menyediakan bantuan guaman bagi kesalahan yang membawa hukuman mati kerana Mahkamah Tinggi akan menyediakan perkhidmatan guaman yang dilantiknya ataupun dengan izin assigned counsel kepada tertuduh dalam kes sedemikian. Bagi menjawab bahagian kedua pertanyaan yang berhormat Masjid Tanah ini, persoalan mengenai kewujudan sebuah institusi baru untuk menggantikan kedua-dua institusi ini tidak timbul, memandangkan penubuhan Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan merupakan pelengkap kepada perkhidmatan bantuan guaman yang diberikan oleh Jabatan Bantuan Guaman. YBGK bukanlah suatu agensi kerajaan. Sebaliknya, ia merupakan suatu entiti berbentuk syarikat khairat yang bebas dan berkecuali dalam melaksanakan tugas dan fungsi memberi khidmat nasihat dan bantuan guaman berhubung dengan prosiding jenayah kepada golongan yang tidak berkemampuan. Terima kasih. Yang Muhammad Masjid Tanah. Terima kasih Yang Mohd Menteri atas jawapan itu tadi. Soalan tambahan saya, apakah cara untuk peguam-peguam di luar sana untuk memberi perkhidmatan mereka kepada YBGK dan juga Jabatan Guaman
Dan kerana kita melihat ini adalah merupakan platform yang terbaik untuk kita melatih peguam-peguam muda yang baru dengan izin call to the bar untuk mereka melatih skill mereka di kedua-dua tempat ini. Dan soalan saya yang kedua, apakah kes-kes biasa yang boleh dikendalikan oleh kedua-dua agensi ini? Kerana kita melihat contohnya kes tanah pusaka yang mana terdapat rungutan yang kita terima daripada orang kampung apabila melibatkan tanah pusaka, mereka telah dimanipulasikan oleh peguam sehingga mengenakan charge yang tinggi kepada mereka, dan ini amat sukar buat orang kampung kerana mereka tidak ada tunai. Yang mereka ada hanyalah tanah, dan apabila hendak melansaikan hutang mereka, mereka terpaksa menjual tanah mereka. Dan ini kita sikap tanggungjawab lah, itu berlandaskan sikap tanggungjawab dan juga amalan sebagai seorang peguam. Dan saya ingin mengucapkan syabas dan terima kasih juga kepada mana-mana pihak yang telah pun banyak mengendalikan, contohnya di Fakulti Undang-Undang UKM adanya klinik guaman, begitu juga dengan Pembela Negeri Melaka yang ada menyediakan barisan peguam-peguam untuk membantu rakyat dan juga masyarakat Negeri Melaka. Dan sesungguhnya usaha ini adalah amat baik, dan cuma kita berharap, dan saya juga mendapat harapan menerima pesanan daripada sahabat-sahabat peguam saya di luar sana yang menyatakan sama ada YBGK, Jabatan Guaman, klinik guaman dan sebagainya, apa pun hendaklah dilakukan yang terbaik untuk rakyat, kerana apa pun mereka datang kepada YBGK, Jabatan Guaman, adalah untuk mendapat bantuan. Nama pun bantuan, jadi kita berilah bantuan yang sebaiknya. Terima kasih. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih YB Masjid Tanah di atas semangat yang begitu jitu sekali untuk membantu masyarakat. Dalam hal ini, kalau nak tahu bagaimana seseorang peguam itu boleh menawarkan khidmat mereka kepada YBGK, pertama syaratnya perlu ada berkhidmat dengan sebuah firma guaman, ianya swasta, iaitu attached with a legal firm dengan izin, dan perlu juga menghadiri kursus yang diadakan oleh YBGK bersama dengan Majlis Peguam serta Persatuan Peguam Syari'i Malaysia. Mereka semuanya perlu dilatih dahulu. Sekiranya perlu maklumat lanjut, bolehlah layari laman web www.ybgk.org.my untuk berkhidmat, memberi khidmat kepada JBG pula. Seseorang peguam itu untuk menjadi panelnya perlu sedang berkhidmat juga dengan sebuah firma guaman, seperti mana juga dengan YBGK tadi, dan perlu memiliki sijil amalan guaman ataupun practicing certificate yang terkini. Dan bagi peguam syari'i pula perlu mempunyai watikah pelantikan mengikut negeri. Jadi permohonan untuk menjadi peguam panel JBG boleh dibuat secara online melalui laman web www.jbg.gov.my. Dari segi bidang kuasa JBG pula, bidang kuasa Jabatan Bantuan Guaman adalah seperti berikut. Dari segi kes kekeluargaan sivil, ada tuntutan nafkah, perubahan perintah nafkah, menguatkuasa perintah nafkah, tuntutan cerai, hak penjagaan, harta perkahwinan. Dari segi kes sivil pula, permohonan anak angkat, harta pusaka kecil. Tadi saya rasa Yang Mohd menyentuh mengenai tanah. Jadi permohonan probate dan surat mentadbir pusaka, penanaman padi. Penanaman padi ini khusus kepada kawasan-kawasan tertentu yang terutama sekali di Kedah kalau saya tak silap. Ada kes-kes yang berkenaan dengan penanaman padi. Juga melibatkan tuntutan kemalangan jalan raya, pinjaman wang, sewa beli, tuntutan pengguna. Juga kita ada mengenai tuntutan dari segi kes syariah, kita ada ganti rugi pertunangan, tuntutan nafkah, perubahan perintah nafkah, menguatkuasa perintah nafkah, tuntutan cerai, hak penjagaan, harta sepencarian, muta'ah, hutang perkahwinan, hibah, wasiat, dan juga yang kes-kes faraid. Termasuklah kes-kes tuntutan dari segi tanah, ya. Itu melibatkan keluarga juga. Terima kasih. Yang Mohd Berluas.
Terima kasih Dato' Seri Yang di-Pertua. Saya ingin menanya Menteri, apakah rasional kerajaan mengadakan badan-badan selari ini, parallel bodies, dalam hal bantuan guaman kebangsaan ini? Kerana saya dapati bukan saja sebagai seorang ahli kabinet mungkin boleh memberitahu rakyat, bukan saja dari badan selari Yayasan Bantuan ini, saya juga dapati kerajaan dalam banyak isu lain ada badan-badan ataupun kementerian yang selari, yang katakan Jabatan Perdana Menteri sekarang, kalau kita kira Perdana Menteri dengan Timbalan Perdana Menteri, kita ada 10 menteri. Dan dalam jawapan semalam oleh Menteri Jabatan Perdana Menteri, saya mohon supaya dinaikkan peruntukan untuk Jabatan Kebajikan di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Diberitahu bahawa Jabatan Perdana Menteri juga ada memberikan bantuan kebajikan kepada rakyat. Jadi rakyat keliru. Begitu juga kita ada Menteri Pengangkutan, tapi SPAD di bawah Jabatan Perdana Menteri lah yang ada kuasa mengendalikan semua pengangkutan awam darat. Jadi rakyat keliru mana satu badan yang patut melaksanakan semua tugas-tugas ini. Dan kalau bagi saya duplication kebiasaannya akan juga menambah kos pentadbiran. Kalau boleh bagi tahu rasional ada ni dua badan ini. Terima kasih Dato' Pertua, terima kasih Yang Berhormat dia bertanya. Sebenarnya soalan ini agak lari daripada soalan yang saya kendalikan pada pagi ini. Namun begitu apa yang saya boleh bantu jawab, saya jawab. Mengenai JBG dengan YBGK ini sudah khususnya memang kita telah nyatakan tadi, bidang kuasa jenayah JBG dia tidak ada orang lain yang buat ni. Cuma kita bekerjasama dengan pihak Bar Council dan juga Persatuan Persatuan Peguam Syari'i Malaysia. Begitu juga dengan YBGK. Ini khas kepada membantu mereka dalam memerlukan khidmat khidmat undang-undang ataupun khidmat guaman untuk membantu mereka, dan kita bagi kriteria juga berapa banyak dari segi perolehan setahun. Kalau 25,000 ke bawah dia bayar fee RM2 dan antara 25,000 ke 30,000 iaitu untuk JBG. Kita telah tetapkan RM2 fee dan juga RM300 bayaran sumbangan dia. Dan YBGK pula adalah khusus dalam sebagai sebagai pelengkap kepada JBG, kerana YBGK hanya khusus kepada kes-kes jenayah. Dalam hal lain yang Berhormat tanya tadi pasal kebajikan, itu bukan dalam bidang saya. Namun kalau kes kebajikan, kalau mereka tidak mempunyai mempunyai peguam untuk membantu mereka sekiranya memerlukan khidmat guaman, maka di situlah JBG dan JBG akan memainkan peranan. Yang satu tadi saya rasa itu pun bukan dalam bidang saya untuk menjawab, Yang Berhormat. Terima kasih. Soalan saya ialah kenapa saya nak penjelasan. Kenapa kes-kes kan, saya nak dapat penjelasan kenapa kes-kes jenayah ini tidak ditadbir di bawah Jabatan Bantuan Guaman Kebangsaan. Soalan saya ialah dia lari, dia tak jawab. Soalan saya ialah kenapa kes-kes bantuan jenayah tidak ditadbir di bawah Jabatan Bantuan Guaman Kebangsaan. Lebih jelas dan rakyat tak keliru, itu soalan saya. Kenapa? Dah jawab. Sudah dijawab, Yang Berhormat. Saya jumpa Yang Berhormat Datuk Kamalul Baharin bin Abbas. Terima kasih Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 2. Ya, sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Jumlah bantuan kematian yang telah dibayar kepada waris ahli atau penama bagi tempoh 1984 hingga 2013 yang memenuhi syarat-syarat permohonan adalah sebanyak RM1.18 bilion. Bagi tempoh dari tahun 2007 sehingga kini, Oktober 2014, seramai 125,277 ahli telah meninggal dunia.
Dari jumlah tersebut, seramai 119,065 ahli telah menerima bantuan kematian, manakala seramai 6,212 ahli tidak menerima bantuan kematian. Antara sebab-sebab bantuan kematian tidak dapat disalurkan adalah kerana nombor 1, permohonan pengeluaran bantuan melebihi 6 bulan dari tarikh kematian. Nombor 2, baki simpanan ahli adalah sifar semasa permohonan kematian dibuat. Dan nombor 3, kelayakan waris sebagai penama yang tidak memenuhi syarat. Terima kasih. Yang Amat Teluk Kemang. Terima kasih Ketua. Terima kasih Menteri dengan jawapan ini. Bantuan kematian, pengeluaran kematian ini bukan boleh dirancang. Dan kalau ikut syarat-syaratnya sama dengan di mana pengeluaran-pengeluaran kemudahan yang lain. Saya menghadapi masalah dalam hal apabila ada kematian yang pewaris tidak dapat mengeluarkan bantuan kematian ini oleh kerana syarat-syarat yang ditentukan, dan juga untuk mendapatkan bantuan ini dalam masa jangka yang diperlukan. Dalam syarat KWSP, ini boleh dibuat dalam masa 2 bulan. Tapi dalam masa 2 bulan itu masalah waris-waris ini sudah tidak ada lagi. Dan maka perlulah kita mengkaji semula syarat-syarat berkenaan dengan kematian. Khususnya pada mereka yang di bawah 55 tahun, kerana mungkin mereka ini si mati punca pendapatan keluarga, dan sudah dia mati, keluarga tidak mempunyai pendapatan yang lain, dan untuk menguruskan kematian sekarang ini bukan satu perkara yang memerlukan perbelanjaan seperti mana yang kita hadapi sekarang. Jadi saya harapkan persoalan apakah KWSP mempertimbangkan syarat-syarat kematian, bantuan kematian ini sebagai satu usaha untuk supaya pewaris mati ini tidak menghadapi masalah apabila penama atau si mati ini punca pendapatan keluarga itu. Terima kasih. Terima kasih Ahli Parlimen dari Teluk Kemang atas soalan tambahan. Sebenarnya bantuan kematian ini merupakan bayaran sagu hati dari KWSP sebagai tanda simpati untuk membantu menguruskan pengemudian ahli dan mengurangkan beban kewangan orang tanggungan ahli yang ditimpa musibah ini. Di sini saya ingin memperjelaskan syarat-syarat dari segi permohonan untuk bantuan kematian. Walaupun maklumat ini sebenarnya ditera atau tertera di dalam laman web KWSP dan juga terdapat di dalam risalah KWSP di cawangan-cawangan KWSP. Nombor 1, sebenarnya dari segi syarat-syarat ini adalah untuk ahli yang meninggal dunia mestilah seorang warga negara Malaysia. Itu pertama, atau bertaraf penduduk tetap. Nombor 2, ahli yang meninggal dunia dia mesti sebelum mencapai umur 55 tahun. Bukan 55 tahun ke atas. Dia kena sebelum 55 tahun. Nombor 3, permohonan diterima dalam tempoh 6 bulan. Bukan 2 bulan. 6 bulan dari tarikh kematian ahli. Nombor 3 yang saya difahamkan, nombor 4, bantuan adalah sebanyak 2,500 akan dibayar sekali saja mengikut budi bicara KWSP kepada mana-mana orang tanggungan ahli. Dan dari segi KPI mereka mempunyai KPI sebenarnya untuk dari segi kalau semua dokumen lengkap, dia mempunyai KPI T tambah 21 hari. Tapi saya difahamkan daripada pegawai-pegawai, memang mereka mengusahakan supaya wang itu dapat disampaikan secepat mungkin dalam 17 hari. Tetapi yang saya tadi dengar daripada ahli parlimen Teluk Kemang, terdapatlah isu-isu yang dihadapi. Kalau mungkin terdapat isu-isu yang spesifik, kita boleh melihat sama ada mungkin dari segi permohonan terdapat masalah. Dan ahli dan yang penting juga dalam kriteria
ahli mesti masih mempunyai simpanan semasa permohonan pengeluaran kematian dibuat. Kalau dalam akaunnya adalah SIFA, maka dia tidak layak untuk memohon bantuan kematian. Terima kasih. Yang Muhammad, saya nak panggil Abuan. Yang Muhammad Pak Pasir Gudang. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Pertamanya kita terima kasihlah kepada Kerajaan Barisan Nasional melalui KWSP yang ada memberi bantuan kematian ini. Tetapi saya ada beberapa kemusykilan yang saya rasa perlu diperjelaskan kepada mereka yang menyimpan di dalam KWSP ini, yang kita tahu melibatkan pekerja-pekerja daripada swasta. Apakah jenis usaha yang telah dilakukan oleh pihak KWSP untuk memastikan bahawa ahli-ahli KWSP yang masih mempunyai simpanan ini terdedah atau maklum kepada bantuan yang diberikan oleh KWSP ini kepada mereka? Kerana saya sendiri mendapat banyak kes-kes aduan, mereka tidak maklum tentang perkara ini. Jadi kebetulan saya tahu, saya beritahu mereka. Jadi kita minta lah, ini melalui penyata yang dikeluarkan, mungkin boleh ditulis di bawah penyata itu secara tak langsung. Itu adalah satu cara yang saya kira efektif kepada ahli-ahli yang masih mempunyai simpanan untuk mereka tahu tentang faedah ini. Terima kasih. Terima kasih YB dari Pasir Gudang atas soalan tambahan itu. Sebenarnya dari segi pemberitahuan maklumat mengenai faedah-faedah yang ada di bawah KWSP. Di bawah KWSP mereka menggunakan berbagai cara. Nombor satu, dari segi cawangan, kita melihat memang dia mempunyai risalah-risalah yang boleh diambil secara percuma. Itu nombor satu. Nombor dua, di dalam laman web pun tertera mengenai faedah-faedah tersebut. Tetapi yang kita juga melihat, walaupun kita memberi maklumat melalui juga risalah dan sebagainya dan laman web, satu isu pokok utama yang masih tidak dapat kita melihat terdapat boleh dikatakan keputusan yang lebih memuaskan adalah dari segi membuat penamaan atas ahli-ahli KWSP. Sehingga sekarang 70% daripada ahli KWSP tidak mempunyai penama atau surat kuasa dari segi apabila jika mereka meninggal dunia. Maka dari segi inisiatif untuk bantuan kematian ni, baru-baru ni KWSP juga telah mengeluarkan keputusan untuk memastikan pegawai-pegawai yang ada di setiap cawangan itu harus memberitahu mereka yang mengeluarkan dana daripada KWSP untuk mereka yang telah meninggal dunia, memberitahu bahawa terdapat bantuan kematian ni. Dan jikalau mereka adalah mengikut syarat tersebut, mereka boleh memohon dengan bantuan daripada pegawai KWSP. Sekian, terima kasih. Ya, Anto Panjang. Terima kasih Tuan Tua. Soalan tambahan saya adalah berkaitan dengan umur. Sebagaimana yang disebut di Timbalan Menteri tadi, maknanya yang kematian mesti berumur bawah pada 55 tahun. Jadi selaras dengan kenaikan umur persaraan pekerja-pekerja kita sehingga 60 tahun. Saya kira adalah baik untuk kerajaan mempertimbangkan umur kematian itu di bawah 60 tahun, bukan 55 tahun. Jadi minta penjelasan. Terima kasih atas soalan tambahan. Nombor satu, dari segi umur untuk persaraan memang ditingkatkan hingga umur 60 tahun. Tetapi kalau kita lihat dari segi pengeluaran dana KWSP, dia masih kekal pada tahun 55 dan diberi option untuk 55 atau 60. Maka dari segi cadangan YB tersebut, sebenarnya KWSP, tujuan kita mewujudkan KWSP adalah untuk menyediakan faedah persaraan kepada ahlinya. Dan bantuan kematian ni sebenarnya adalah sebagai satu sagu hati atau tanda simpati. Maka dari segi peningkatan umur ni kita perlu mengkaji lagi kerana kita perlu konsisten
kerana pada masa sekarang dana pun masih kekal pada 55 tahun. Sekian, terima kasih. Sejemput Yang Berhormat Datuk Wira Osman bin Abdul. Tuan Betul, soalan nombor 3. Ya, sila Yang Mak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Betul kepada Yang Berhormat Pendang yang bertanya soalan ini. Untuk maklumat Yang Berhormat, bagi laporan Ketua Audit Negara 2012 dan 2013, siri 1 dan siri 2, sehingga 3 Oktober 2014, seramai 225 pegawai telah dikenal pasti di bawah tindakan punitif yang melibatkan urusan tata tertib dan atau surcharge. Daripada jumlah tersebut, lembaga tata tertib berkenaan telah memutuskan 81 pegawai didapati bersalah dan 20 pegawai didapati tidak bersalah. Hukuman yang dijatuhkan terhadap pegawai yang didapati bersalah adalah seperti berikut. Seorang pegawai telah dibuang kerja. 29 pegawai dikenakan surcharge, manakala 12 pegawai dikenakan surcharge dan amaran dengan nilai keseluruhan berjumlah RM86,767.85 sen. Surcharge dikutip secara terus daripada pegawai melalui pemotongan emolumen. Hukuman amaran menyebabkan pegawai berkenaan tidak akan ditimbangkan kenaikan pangkat bagi tempoh 12 bulan. Seorang pegawai dijatuhkan dua hukuman serentak, iaitu hukuman amaran dan tangguh pergerakan gaji. Penangguhan pergerakan gaji sehingga maksimum 12 bulan dan tidak dipertimbangkan kenaikan pangkat bagi tempoh 30 bulan. Dua pegawai dijatuhkan hukuman tangguh pergerakan gaji yang membawa kepada penangguhan maksimum 12 bulan di samping tidak dipertimbangkan kenaikan pangkat bagi tempoh 30 bulan. Dua pegawai dijatuhkan hukuman denda, iaitu pemotongan maksimum 7 hari emolumen di samping tidak dipertimbangkan kenaikan pangkat bagi tempoh 18 bulan. 34 pegawai dijatuhkan hukuman amaran menyebabkan pegawai berkenaan tidak dipertimbangkan kenaikan pangkat bagi tempoh 12 bulan. Manakala sejumlah 124 pegawai sedang dalam prosiding tata tertib dan ataupun surcharge. Yang Berhormat Pendang. Terima kasih Tuan Ketua. Soalan tambahan. Kita amat menghargai tugas tanggungjawab pegawai kerajaan kita yang penuh dedikasi untuk membantu pembangunan negara. Itu kita tegaskan. Soalannya ialah mengikut ucapan Ketua Kesihatan Negara pada 17 Jun 2014 di Institut Integriti Malaysia. Sebelum dibentangkan dalam Dewan Rakyat, laporan audit ini, satu jawatan kuasa untuk mengkaji telah dibentuk. Saya nak sebutkan pertamanya mengapa kerajaan tidak menyerahkan laporan salah laku ini kepada SPRM. Mengapa jawatan kuasa yang dilantik? Kalau jawatan kuasa itu terdiri pada pegawai-pegawai kerajaan, ia akan menyelidik, mengkaji rakan mereka yang lain. Sudah pasti ada berat sebelahnya. Umpamanya, di antara teguran-teguran audit itu, 41 teguran didapati tidak ada asas mengikut kata jawatan kuasa ini. Sedangkan itu adalah laporan audit yang jelas. Pertama. Yang kedua, bolehkah Yang Berhormat Menteri menjelaskan daripada jabatan mana, kementerian mana, jumlah pegawai yang telah pun dikenakan tindakan disiplin oleh jabatan masing-masing? Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, untuk soalan yang kedua, saya akan jawab secara bertulis. Sebab apa? Saya boleh menjawab kata Yang Berhormat terdapat dalam buku laporan audit, tetapi oleh kerana dia sebut secara umum, jadi saya akan bagi secara bertulis. Sebenarnya maklumat ni ada agak panjang sedikit, tapi nanti dianggap soalan bocor. Jadi yang pertamanya iaitu kenapa tidak dihantarkan terus kepada SPRM. Yang Berhormat SPRM ni dia ada banyak cara tindakan yang diambil, termasuk tindakan terus daripada SPRM berdasarkan maklumat
dan dia tidak perlu bagi tahu kepada mana-mana pihak. Kemudian setelah tangkapan dibuat baru dimaklumkan. Berhubung dengan jawatankuasa, Yang Muhammad sedia maklum bahawa dunia dah berubah sekarang. Dan semua anggota kerajaan memahami bahawa tanggungjawab penting untuk dilaksanakan. Dan setengah daripada mereka ini, kalau sekiranya mereka tak betul-betul layak untuk pergi ke jawatan tersebut, mereka tidak berani pegang lagi dah. Macam dulu, di zaman saya tu lain. Pegawai-pegawai mampu ditempatkan di mana-mana jabatan, sama ada daripada bukan keuangan kepada keuangan. Sekarang ni kalau nak daripada orang yang tidak ada latar belakang keuangan, nak pergi kepada keuangan, ini sesuatu yang mereka tak berani lagi dah. Kerana kalau tidak ada pengalaman dan sebagainya, mereka tidak akan berbuat demikian. Tetapi jawatankuasa ini dia terpaksa menyiasat, dan kita kena bagi kepercayaan bahawa mereka menyiasat dengan sepenuh hati dan seikhlas hati. Kalau sekiranya kita dia timbullah syak wasangka di peringkat jawatankuasa, kita ada masalah. Sebab jawatankuasa ini bukan terdiri daripada jawatankuasa yang terlibat dengan pegawai yang berkenaan. Sudah pasti kita kena bagi kepercayaan kepada jawatankuasa ini untuk menyiasat, dan jawatankuasa ini juga akan tiap-tiap jawatankuasa bukan dia bebas begitu saja. Mereka juga ada jawatankuasa lain yang lebih tinggi sampai ke peringkat KSN. Dan sudah pasti kita bila kita nak buat laporan kepada SPRM dan sebagainya, dia mestilah ada asas dan bukan kita dalam bentuk lambakan gitu saja. Jadi Yang Berhormat, pada pandangan kerajaan, jawatankuasa yang dibentuk itu ialah terdiri daripada mereka yang mesti bertanggungjawab di atas apa yang telah diamanahkan kepada mereka. Saya tahu banyak pihak menganggap bahawa kalau sekiranya kita lantik jawatankuasa di kalangan anggota kerajaan, sudah pasti dia memaklumkan kepada orang yang nak diambil tindakan. Tetapi semua jawatankuasa yang kita bentuk ialah anggota kerajaan. Termasuk SPRM sendiri itu ialah anggota kerajaan. Jadi pada pandangan saya, oleh kerana mereka telah diberi tanggungjawab tertentu, kita bagi kita kena bagi kepercayaan bahawa apa yang mereka laporkan itu kita akan ambil tindakan. Dan kita tahu bahawa Badan Bebas Audit sudah pasti akan juga memerhatikannya daripada masa ke semasa, dan kita ada beberapa jawatankuasa lain dan juga jabatan yang sentiasa memerhati apa yang dilaksanakan oleh mana-mana jawatankuasa, dan juga lalaian tanggungjawab yang dibagi oleh kepada mana-mana pihak. Jadi pada pandangan saya, jawatankuasa ini berintegriti dan boleh diberi kepercayaan. Dan yang keduanya, jabatan-jabatan pegawai-pegawai yang terlibat dan daripada jabatan mana, insya-Allah saya akan bagi sebelum parlimen berakhir pada malam ini. Yang Amat Kota Melaka. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Yang Amat Menteri, saya amat setuju dengan pertanyaan tadi YB Penang, iaitu bagaimana kita nak yakinkan rakyat. Yang Amat Menteri, anggapan rakyat bahawa selepas meneliti tentang laporan Ketua Audit, mereka menganggap bahawa tiada tindakan yang seterusnya atau yang pandangan yang serius oleh pihak kerajaan. Sebab itu ingin saya tanya Yang Amat Menteri, iaitu untuk meyakinkan rakyat dan untuk memberikan lebih terus tentang siasatan dan tindakan diambil, apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak kerajaan, iaitu bolehkah seperti siasatan seperti Selcat di Selangor, iaitu untuk kita tahu tentang tindakan dan begitu serius oleh pihak kerajaan supaya dapat elakkan kelemahan dalam jabatan-jabatan kementerian.
Bolehkah Yang Amat Menteri teraskan? Setelah laporan audit dibuat, kita kena, ini di antara tindakan. Jawatankuasa ini adalah tindakan. Di antara tindakan. Dan kita juga, walaupun tindakan telah dibuat, kita kenakan surcharge, amaran dan sebagainya, tetapi kita masih lagi terbuka. Termasuk di parlimen ini, kita boleh perincikan balik, kita sebutkan bahawa laporan audit ini didapati tindakan yang diambil kepada pegawai yang berkenaan, sama ada kita berpuas hati ataupun tidak. Ini parlimen, tempat kita boleh bersoal jawab. Tetapi kalau kita tidak ada jawatankuasa langsung, ataupun kita ambil, kata contoh jawatankuasa itu kita ambil daripada orang bebas daripada luar, yang juga tidak mengetahui tentang peraturan keuangan kerajaan dan juga lain-lain perkara yang berhubung kait dengan kerajaan, juga kita timbul masalah. Kita sebenarnya masalah di peringkat ini ialah kepercayaan kita kepada jawatankuasa. Kepercayaan itulah yang kita nak bagi tahu di sini, bahawa kita boleh percaya kepada jawatankuasa ini, sebab berdasarkan kepada tindakan yang telah diambil itu menunjukkan bahawa jawatankuasa ini menjalankan tugasnya dengan penuh tanggungjawab dan turut ikhlas. Sebab ini ialah tiap-tiap anggota kerajaan dia kena angkat sumpah tentang angkat sumpah untuk dia menjalankan kerja dengan penuh tanggungjawab dan juga penuh keikhlasan. Tetapi kalau sekiranya kita tak percaya pada jawatankuasa, kita nak ambil jawatankuasa daripada mana? Kalau nak ambil daripada katakan campur DAP ke semua, kami pula tak percaya. Kalau ambil pada ni, jadi kita ambil pada pegawai kerajaan yang bebas daripada unsur-unsur politik, dan mereka ambil tindakan kepada mana-mana anggota kerajaan yang didapati melakukan kesalahan. Kalau berdasarkan kepada angka-angka yang saya baca tadi, kita berpuas hati bahawa tindakan tegas telah pun diambil kepada pegawai-pegawai yang ditegur dalam laporan audit. Saya rasa kita cukup berpuas hati tentang apa yang telah dilakukan. Ini adalah tindakan berdasarkan laporan audit. Yang keduanya, pegawai kerajaan juga akan menghadapi suasana lain, iaitu tindakan tata tertib. Kalau sekiranya dia melakukan kesalahan biasa, tata tertib yang tidak terlibat dengan laporan audit, mereka juga ada jawatankuasa tata tertib jabatan yang mereka boleh diambil tindakan. Cuba kalau dilihat di sini, pegawai kerajaan sekarang ni dia ada dua jawatankuasa. Jawatankuasa tata tertib jabatan ni tetap memang sudah ada. Dia ada peringkatnya. Kalau kerani, ini dia peringkatnya yang akan ambil tindakan. Ini biasa yang melibatkan kerja harian dan sebagainya. Tetapi hal ini khusus, khas, yang telah ditegur oleh audit. Yang Berhormat bayangkan, kalau jawatankuasa ini jawatankuasa khas, beranikah mana-mana orang dalam jawatankuasa khas tu nak buat kerja tak khas? Macam kita bentuk Suruhanjaya. Jadi dia khusus. Demikian juga ini jawatankuasa khusus kerana memperincikan laporan audit. Ini bukan jawatankuasa biasa. Jawatankuasa biasa di jabatan ada, iaitu jawatankuasa tata tertib yang mengambil tindakan kepada mana pegawai yang membuat salah laku. Ini jawatankuasa khas yang dibentuk dan diperhatikan oleh orang ramai. Saya percaya manusia yang berada dalam jawatankuasa tersebut akan menjalankan kerja-kerja mereka dengan penuh tanggungjawab, ikhlas dan juga amanah. Kalau mereka orang Islam, sudah pasti mereka akan menjawab di akhirat. Soalan. Boleh pencerahan sedikit? Pencerahan tak boleh, Yang Amat. Tapi saya minta Yang Amat Farid Sorong. Terima kasih Datuk Seri Dr. Speaker kerana beri saya peluang pada pagi ini. Saya nak merujuk pada laporan dan juga teguran oleh Ketua Audit Negara yang bersifat korektif kepada jabatan dan juga kementerian. Jadinya soalan tambahan saya kepada Yang Berhormat Menteri adalah, bolehkah Yang Berhormat Menteri menyatakan di dalam Dewan Yang Mulia ini berapa banyakkah tindakan korektif yang telah diambil oleh pihak kementerian dalam usaha untuk penambahbaikan kepada segala teguran yang telah dibuat oleh Ketua Audit Negara. Terima kasih. Soalan pada begini kira hebat-hebat dan menyentuh kekuatan keilmuan seseorang. Datuk Dr. Timbalan Speaker,
bila laporan daripada tahun 2012 sehingga 2013, kita dapati sebanyak 945 tindakan korektif dan 191 tindakan punitif yang disusulkan oleh Jabatan Audit Negara. Dan sehubungan dengan itu, yang punitif ni saya telah baca tadi, sementara yang korektif 945 orang ini, kita ambil tindakan dalam bentuk untuk membetulkan mereka sama ada melalui kursus jangka pendek ataupun jangka panjang supaya mereka dapat betulkan keadaan. Sebab apa korektif ni ialah dia lebih kepada ilmu seseorang pegawai berhubung dengan kerja yang nak dijalankan. Tapi punitif ni dia melakukan kesalahan dan dia dihukum mengikut apa yang telah ditentukan. Jadi kita berharap usaha-usaha kita untuk tujuan korektif ini akan membantu pihak kerajaan ataupun agensi kerajaan untuk menjadi lebih cekap dan amanah. Pada masa sekarang pun kita dapati bahawa kemakmuran Malaysia ini sebenarnya diketuluikan. Ketului ini adalah bahasa utara, bahasa Pendang dan bahasa Arau, diketuluikan oleh anggota kerajaan. Jadi sekali lagi, walaupun ada beberapa tindakan kecil dibandingkan 1.5 juta manusia anggota kerajaan, saya masih mengucapkan terima kasih dan tahniah kerana kejayaan mereka membangunkan negara, mewujudkan bilioner seperti Ananda Krishna, Linggotong dan juga lain-lain lagi. Terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Dr. Cik Rosli bin Cik Mat. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya nombor 4. Ya, sila Yang Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Datuk Yang Dipertua, sebagai latar belakang, Proton telah memulakan pengeluaran model Proton perdana pada tahun 1995. Itu model pertama Proton perdana dan ia telah dihentikan pengeluarannya pada tahun 2010, iaitu 4-5 tahun lalu. Ia dihentikan kerana teknologi yang digunakan dalam mengeluarkan Proton perdana lama ini sudah melebihi 30 tahun. Yang keduanya, ia tidak memenuhi ciri-ciri keselamatan terkini. Yang tiganya ialah sukar untuk mendapat alat ganti, maka dihentikan pada tahun 2010. Proton untuk memenuhi pasaran segmen D telah memperkenalkan model Proton perdana baru bagi fasa pertama, iaitu bermula Disember 2013 hingga 2015. Model perdana ini perkenalkan untuk penggunaan kerajaan sahaja. Model perdana bagi pasaran awam akan diperkenalkan pada tahun 2016. Untuk menjayakan strategi Proton terlibat dalam apa dipanggil segmen D ini, maka Proton telah menjalin kerjasama dengan syarikat Honda daripada Jepun. Satu perjanjian telah ditandatangan pada 29 Oktober 2012 dan disusuli dengan perjanjian khusus berkaitan model gantian Proton perdana. Berdasarkan perjanjian tersebut, aktiviti pembangunan Proton perdana adalah berasaskan kepada model Honda Accord. Jadi betul lah, Proton perdana hari ini berasaskan kepada Honda Accord. Datuk Yang Dipertua, pada masa ini Proton dan Honda sedang mengadakan beberapa siri perbincangan dalam rangka program masa depan dengan hasrat untuk melibatkan lebih ramai jurutera Proton dan pembekal otomotif tempatan serta merangkumi kerjasama teknikal yang lebih menyeluruh bermatlamatkan kepuasan pelanggan. Pada masa ini, Datuk Yang Dipertua, Proton telah mengeluarkan 1,700 unit Proton perdana berasaskan Honda Accord, iaitu 1,000 unit varian 2000 cc dan 700 unit untuk varian 2400 cc. Varian 2400 cc ini adalah untuk penggunaan menteri dan juga A ke atas lah, termasuk speaker dan timbalan speaker lah, ya. Model 2400 cc, ya. Yang lain-lain adalah untuk jusa C ke atas, iaitu 2000 cc. Model Proton ataupun Proton perdana yang ada hari ini sebenarnya
tidak banyak berubah daripada Honda Accord dalam pasaran. Cuma 19 item saja telah digantikan. Ini item-item kecil sajalah, iaitu bumper, front grille dengan izin, rear chassis dengan izin, airbags dan logo, itu sajalah 19 item saja. Yang lainlah berasaskan kepada Honda Accord. Jadi Datuk Yang di-Pertua, Proton berhasrat untuk menghasilkan model-model baru yang berkualiti tinggi dan berteknologi terkini. Maka perbincangan masih lagi berjalan antara Proton dengan Honda untuk berkongsi model, juga berkongsi platform ataupun platform sharing. Ini merupakan satu kaedah baru dalam dunia otomotif, di mana satu platform dikongsi dengan beberapa model. Kalau sebelum ini dalam industri kereta ini satu platform satu model. Yang masa depan ni konsep perkongsian platform ini sedang dibincangkan antara Proton dengan Honda. Ini dijangka dapat membantu Proton untuk menjimatkan pelaburan dan tempoh pembangunan bagi sebuah model baru. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Yang Amat Hulu Langat. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih, Datuk Menteri. Saya gembira mendengar ada kerjasama dan perbincangan di antara Proton dengan Honda. Kerana ini satu bentuk perkongsian bisnes yang barulah. Jadi saya menyokong penuh usaha ini kerana Proton Honda telah pun mengeluarkan kereta mungkin lebih lama daripada Proton, dan saya berpengalaman bekerja dengan Bendo Honda di Bangkok. Syarat penting yang diberi oleh Honda iaitu memastikan kualiti atau kawalan kualitinya terjamin sepanjang pemasangan kereta. Dengan itu diletakkan syarat bahawa Bendo ini mesti berhampiran dengan kilang Honda di Ayutthaya. Jadi saya berharap Proton juga akan mendapat kemudahan yang sama untuk memastikan satu, reka bentuk mungkin yang lebih menarik. Yang kedua, dari segi kualiti kereta yang akan dikeluarkan nanti. Dan yang tiga, mungkin saya dipahamkan juga mungkin Proton juga akan mengeluarkan kereta hibrid yang Honda juga mempunyai pengalaman yang luas dalam mengeluarkan kereta hibrid. Soalan tambahan saya, dengan perkongsian ini, adakah Proton masih boleh mengekalkan harga yang berpatutanlah, harga yang rendah berbanding dengan Honda sekarang? Umpamanya katalah Proton perdana mungkin kita boleh jual kurang daripada 1,000, tapi Honda Accord mungkin lebih, iaitu lebih daripada 120,000. Jadi adakah Proton walaupun berkongsi dengan Honda tapi masih boleh mengawal harganya? Sekian, terima kasih. Terima kasih Hulu Langat. Isunya sama ada Proton dapat mengekalkan harga ataupun sama ada Proton dapat menjual kereta ini dengan harga lebih murah daripada Honda Accord sekarang. Jadi Proton ini sebuah syarikat swasta, dimiliki 100% oleh DRB Highcom, dan kerajaan tidak campur tanganlah dalam urusan perniagaan. Cuma selaku Menteri MITI, saya bertanggungjawab juga kepada industri otomotif, maka kita memantau perkembangan industri kereta dan kita mahu semua syarikat termasuk Proton, kita mahu syarikat-syarikat ini meningkatkan prestasi. Itu menjadi hasrat kita kerana Proton punya lebih 10,000 pekerja. Ya. Sekarang Proton ada Shah Alam, insya-Allah akan pindah ke Tanjung Malim. Untuk makluman, model Proton perdana baru ini kemungkinan akan dipasang di Tanjung Malim. Ya. Jadi sama ada harga dapat diturunkan atau tidak, ini adalah bergantung pada pasaran. Yang Proton perdana sekarang ini harganya sekitar 120,000 sekitar lah, ya, dengan izin plus or minus. Jadi yang penting kita mahu Proton
akan tingkatkan prestasinya dari segi kualiti dan juga dari segi harga yang kompetitif. Sebenarnya kereta-kereta yang dijual oleh Proton secara umumnya adalah amat kompetitif dari segi harganya. Ya. Malah beberapa segmen umpamanya 1.3 kita dapati bahawa harga yang ditawarkan oleh syarikat Proton adalah paling rendah. Ya, malah paling rendah. 1.3 dalam kategori 1.3 adalah paling rendah dalam pasaran. Ya. Jadi itu modal lain, tapi Yang Amat Salah Amat berkaitan dengan Honda Accord. Ya. Jadi jawapan saya ialah ia bergantung pada pasaran. Kita tak campur tangan, cuma kita pantau dan sudah pasti dengan adanya saingan. Sebenarnya dalam pasaran banyak saingan. Dan ini yang antara sebab kenapa harga kereta hari ini telah berlaku penurunan lah tahun lepas dan tahun ini, seperti yang dinyatakan dalam manifesto Barisan Nasional, ya, kenapa terdapatnya saingan dalam pasaran. Ini yang menyebabkan harga kereta menasabah. Terima kasih banyak. Speaker. Ya, saya pohon nampak satu. ramai bangun pasal Proton. Kota tinggi. Ya, pohon rayu untuk soalan tambahan. Kota tinggi. Kepala Batas. Hijau. Yang Amat Kepala Batas. Boleh nanti bagi soalan tambahan satu lagi ya. Saya akan fikir nanti. Terima kasih kepada Tuan Yang Bertuan, terima kasih kepada Yang Amat Menteri. Sememangnya apa yang Yang Amat Menteri sebut tadi memang benar. Kerana industri otomotif sekarang semakin, saingan dia semakin sengit dan sememangnya dunia pun telah adopt model merger dan juga acquisition ini bagi memungkinkan mereka berada di leading role. Dan ini berlaku di seluruh dunia dan kita lihat berlaku juga penggabungan Renault dan Nissan, umpamanya Daimler-Benz dengan Chrysler membabitkan dua negara. Dan mengambil soalan asal hulu langat tadi, saya nak tanya, apakah pihak kerajaan ada mewujudkan insentif khusus bagi memungkinkan berlakunya technical collaboration ataupun technical cooperation ini, dalam erti kata memungkinkan merger-merger yang memberi keuntungan dari segi return on equity bagi memungkinkan Proton sentiasa berada pada kedudukan yang dapat bersaing terutamanya di ratau Asia Tenggara. Kerana pada waktu saat saya bercakap ini, Thailand dilihat lebih berada di kedepan dengan mengeluarkan 2.3 kereta pada 2013, manakala Indonesia pun sudah hampir mengatasi kita 1.3 juta, dan mereka melalui proses-proses yang mana dilakukan penggabungan dan juga merger yang saya sebut tadi dari segi technical collaboration dan collaboration. Jadi apakah ada insentif khas daripada pihak kerajaan terutamanya daripada MITI untuk memungkinkan benda yang sama berlaku agar Proton dapat kekal daya saingnya di peringkat terutamanya di rantau Asia Tenggara? Terima kasih. Betul, yang betul. Terima kasih Kepala Batas. Kita tidak ada insentif yang khusus dalam industri auto untuk menggalakkan mereka bergabung. Benar kata Kepala Batas, saingan semakin sengit dan dengan izin, it is all about scale. Kalau scale-nya besar, sudah pasti kosnya akan lebih rendah. Itu lazim gitulah. Itu sebabnya Toyota nombor 1 dalam dunia. Kenapa? Kerana scale-nya, ya. Jadi Proton telah beberapa kali berbincang dengan beberapa syarikat antarabangsa untuk bergabung, tetapi setakat ini belum lagi berjaya. Jadi kita tidak ada insentif dalam beberapa industri. Kerajaan ada insentif, umpamanya bidang perbankan. Kita juga ada insentif untuk menggalakkan beberapa industri dalam bidang perkhidmatan untuk bergabung, ya, itu insentif yang telah ada. Tapi dalam bidang auto belum ada. Mungkin cadangan yang berhormat boleh kita pertimbangkan, ya, satu kaedah yang mungkin memaksa, ya, mereka untuk bergabung. Kerana kalau syarikat-syarikat yang beroperasi pada skala yang kecil, sudah pasti ini meningkatkan kos. Mengenai Indonesia yang disentuh sedikit oleh yang berhormat Kepala Batas, ini benar. Indonesia sekarang ini market size-nya semakin meningkat kerana Indonesia jumlah penduduknya 250 juta, ya, kira-kira 7-8 kali ganda lebih besar daripada penduduk Malaysia. Maka kalau kita pergi Indonesia, semua jalan-jalan
traffic jam lah, ya, sesak dengan kenderaan. Ya. Jadi di sana oleh kerana Indonesia bermula pada asas yang lebih rendah ataupun low base, maka kadar penumpangnya lebih tinggi, dan di sana industri otomotif berkembang dengan pesat. Ya. Kembali kepada soalan asal tadi, Yang Muhammad, mungkin kita dapat bagi pertimbangan, tetapi setakat ini tidak ada insentif khusus yang kita berikan. Cumanya kita cuma ada perbincangan 4 tahun dahulu antara Proton dengan Pro 2. Ada usaha-usaha untuk kita bukan bergabung tapi meningkat kerjasama, dan sekarang ini ada kerjasama antara Proton dengan Pro 2 dalam vendor development, pembangunan vendor. Maknanya Proton dan Pro 2 berfungsi vendor yang sama, dan itu dapat meningkatkan skala pembuat ataupun komponen manufacturers. Itu di peringkat Proton dengan Pro 2, kerjasama yang tidak rasmi, tapi bukan penggabungan antara Proton dan Pro 2. Memang perkara ini pernah dicadangkan dan beberapa perbincangan telah diadakan. Saya juga terlibat, tetapi malangnya gagal. Itu 4 tahun yang lalu. Terima kasih. Datuk Speaker, pohon lagi satu soalan tambahan, jasa baik. Mohon. Ya, tapi saya bagi kena batangan, Yang Muhammad. Terima kasih. Itu betul. Datuk Menteri, hampir 30 tahun Proton beroperasi. Dulu kita ciplak enjin Mitsubishi. Sekarang ini kita ciplak pula Honda Accord. Apakah kita tak ada perancangan untuk Typing, soalan sama ke? mewujudkan Soalan sama ke? kereta Malaysia sendiri? Teknologi Malaysia sudah 30 tahun. Rakyat malu, saya malu. Dan saya cadangkan kerajaan jangan guna guna terus Honda Accord kereta, jangan lagi Proton ni. Dulu mantan Perdana Menteri kata Proton ini hebat. Kita tolong dengan bercukai, pengecualian cukai, tapi sampai hari ini saya nak soalan tambahan saya. Sampai hari ini, kenapa Proton tidak boleh mengeluarkan kereta asli Malaysia? Kenapa mau guna Honda? Kenapa mau guna Mitsubishi? Apakah kita ini ketentusan idea teknologi untuk membangun industri kereta Malaysia sendiri yang dibanggakan anak Malaysia? Jangan lagi Honda, jangan lagi Mitsubishi. Tak ada masa depan nampak saya. Tapi kita buang berjuta-juta dulu. Kita bela kena mau kereta Malaysia. Sebagai seorang menteri, rasa saya Muhammad pun rasa malu mengguna kereta yang sekarang ini kerajaan, tetapi tak bermutu tinggi, tak ada nama Malaysia langsung, cuma kita ubah 19 item. Mendengar soalannya, kenapa kita tidak boleh mewujudkan enjin dan badan kereta sendiri? Jangan badan Malaysia, roh dari Jepun. Terima kasih. Terima kasih kena bagi tangan. Proton perdana ni benarlah sebahagian besarnya komponen daripada Jepun. Sebenarnya di assemble di Pegoh, ya, di Melaka, ya. Jadi 33 sebenarnya 33% komponen Proton perdana hari ini merupakan komponen tempatan, ya, buatan tempatan, ya. Local content 33% dipasang di Pegoh di Melaka, ya. Jadi yang pertama, kita ada kereta asli Malaysia, Iris umpamanya, model terkini Proton, ya, yang terkini ini, enjin semuanya banyak, lebih 90% komponennya daripada Malaysia. Jadi kalau kita nak kata kereta Malaysia ada, bukan tak ada, ya. Enjin pun adalah dicipta dan dibikin oleh rakyat Malaysia lah. Jadi kalau kata tidak ada kereta Malaysia, tidak benar, ya. Ada kereta Malaysia, ada kereta import, CBU, ada juga kereta-kereta yang dibuat oleh rakyat Malaysia, dan Proton telah menghasilkan kereta buatan Malaysia. Jadi berkaitan dengan kenapa Proton mengambil pendekatan ini, iaitu mengadaptasi kereta Honda untuk menjadi Proton perdana ini, ia satu kaedah perniagaan yang lebih murah. Sekiranya Proton nak bangunkan sendiri, dia kena reka bentuk, kena macam-macam lah. Jadi yang ni kereta dah ada dah. Jadi kalau nak biasanya tak kurang daripada $500 Amerika Syarikat, 500 juta dolar Amerika Syarikat untuk membangunkan satu model baru, ya. Biasanya 1 bilion ada 2 bilion, ya, tak kurang 500 juta. Jadi kalau Proton nak bangunkan satu model baru dengan penyelidikan oleh engineer Proton dan semuanya sekali, satu makan masa yang lama.
Yang kedua, kosnya tinggi. Jadi adalah lebih murah. Dari segi kaedah perniagaannya lebih murah. Kalau Yang Hormat kata ciplak, ya, lebih murah untuk mengadaptasikan apa yang sudah ada. Kerana kalau dibuat oleh skalanya kecil, keperluannya 3-4 ribu unit saja oleh kerajaan. Jadi kalau dengan 3-4 ribu unit nak design apa semua sekali, kalau kosnya $500 juta Amerika Syarikat, awal rugi lagi. Jadi ini keadaan perniagaan pada masa ini, di mana kadang-kadang lebih baik diadaptasi daripada model-model sedia ada, daripada kita bangun daripada A to Z. Terima kasih kerana bertangan. Ya, sejemput Yang Berhormat Datuk Dr. Mangkin alias Markus Majinggoh. Sepanjang soalan Yang Berhormat. Terima kasih. Mana ini? Yang Berhormat Datuk Dr. Speaker yang bijaksana. Sebelum saya menghulur soalan saya, ya, menghulur Yang Berhormat. Menghulur. Saya bagi pantun kepada Menteri dan diharapkan pantun ini supaya diilhamkan sedalam-dalamnya artinya. Buah duku, ya buah duku ya. Buah duku, buah delima. Semua gugur kerana bencana. Soalan putatan nombor 5. Tunggu jawapan Menteri Bijaksana. Kalau tidak dapat jawab, tidak layak jadi Menteri. Ya, sila Yang Menteri. Yang akhir tu diskat saja Yang Hormat, ya, tak payah. Datuk Seri Yang Dipertua, untuk makluman ahli Yang Berhormat, Kementerian melalui Jabatan Pengaliran dan Saliran Malaysia ataupun JPS mempunyai beberapa pelan tindakan Tempatan Banjir. Antaranya, JPS telah menyiapkan kerja reka bentuk terperinci untuk plan Tempatan Banjir Lembangan Sungai Moyok pada tahun 2013 dan telah mengemukakan cadangan kerja fizikal untuk kawasan keutamaan di kawasan Kibra Baik dengan kos RM69 juta. Cadangan di kawasan Kibra Baik ini ataupun skim 1 akan memberi penyelesaian khusus di kawasan Kampung Kibra Baik dan Pekan Dongongon. Ada juga nama Pekan Dongongon. Saya belum sampai situ, Yang Berhormat. Yang kedua, pihak JPS juga telah menyiapkan kajian plan induk Tempatan Banjir Lembangan Sungai Padas, di mana hasil kajian ini mencadangkan langkah-langkah penyelesaian secara struktur dan bukan struktur ataupun non-structural untuk mengatasi masalah banjir di Lembangan Sungai Padas. Kajian ini merangkumi 5 buah daerah, yaitu Beaufort, Tenom, Tambunan, Keningau, dan Sepitang. Selain itu, reka bentuk, ini yang ketiga, reka bentuk terperinci rancangan Tempatan Banjir Lembangan Sungai Tawau dan RTB Lembangan Sungai Anip Sandakan juga sedang disediakan. Kajian ini akan menggariskan langkah-langkah tempatan banjir di kawasan Bandar Tawau, Sandakan, dan kawasan sekitarnya. Untuk pertanyaan bahagian kedua, Kementerian tidak memperuntukkan sebarang pampasan atau bantuan kewangan kepada mangsa-mangsa banjir. Perkara ini adalah luar bidang kuasa Kementerian Sumber Asli
dan alam sekitar. Terima kasih. Yang Muhammad Putatan. Terima kasih, Datuk Speaker. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Menteri kerana memberi jawapan begitu baik dan tidak tahu kalau boleh diterima oleh rakyat. Dia Kalumbi. Yang Muhammad dalam TV sekarang, Yang Muhammad. TV 1 ya. Oh, rakyat mendengar. Soal keluhan, rintitan rakyat di Sabah ini disebabkan kali-kali banjir. Ini bahasa Sabah. Ya, air. Kali-kali seperti kali-kali banjir. Kali-kali banjir. Jadi saya mendengar jawapan Menteri 69 juta telah pun disediakan untuk mengatasi masalah-masalah banjir, langkah-langkah mengatasi banjir di seluruh negeri Sabah. Yang berhormat Menteri, dulu pernah kawasan-kawasan yang sering dilanda banjir ini di kawasan Kota Kinabalu dilawati oleh bakal Menteri Alam Sekitar, iaitu yang berhormat dari Bedah Betong, dan pada ketika itu juga melawat kawasan yang disebutkan oleh yang berhormat itu, iaitu Kampung Kibabaik, Pekan Dengongon, Sungai Moyok, termasuklah Putatan, dan Menteri telah pun memberi peruntukan untuk memuliharakan anak-anak sungai yang tidak pernah dipelihara, dan juga orang kampung berterima kasihlah. Landing, cepat landing. Landing, helikopter dia landing. Jadi soal yang hormat, sebelum PRU 13, Menteri telah pun menyatakan bahawa peruntukan berjumlah lebih daripada 40 juta. Dan oleh kerana itu, janji kita sebelum pilihan raya supaya masalah banjir ini dapat dikurangkan ataupun dapat diselesaikan. Tapi sekarang rakyat tertanya-tanya, di mana sudah peruntukan yang dijanjikan itu, Menteri? Dan kalau 2013 baru merangka reka bentuk, ini masalah besar. Kalau kelabakan ada, saya susah hatilah. Sebab tawa pun kena sebut Tuaran, Sipitang, mana lagi Padas, Beaufort. Saya rasa Kota Meluduk, ahli yang berhormat, ahli Pam Kota Meluduk, tak tahulah kalau ada banjir sana. Kalau ada, silalah Menteri turun padang sikit. Kalau tidak Menteri, saya bagi pantun lagi sekali lagi ni. Ya. Yang Muhammad, dah cukup lama dalam TV Yang Muhammad, cukuplah ya. Rakyat sengsara begitu lama. Ya. Ini publicity murahan rakyat Datuk Speaker. Kita terima. Jangan nanti sampai rakyat melana. Ya. Melana, merana. Itu bahasa Sabah. Sudah kapan tun dia? Terima kasih Yang Berhormat Brother dari Putatan. Datuk Seri Yang Dipertua, apa yang telah pun dijanjikan oleh mantan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar dulu sedang dilaksanakan. Yang pertamanya, RTB Sungai Darau Kampung Pulitan. Daripada tahun ini hingga tahun 2016. Ianya dilaksanakan tahun ini. 19 juta ringgit. RTB Lembangan Sungai Padas, Pekan Beaufort. Juga dilaksanakan 2014 hingga 2016, 11 juta ringgit. RTB Sungai Petagas, Kampung Tebongon, Putatan,
Wah, Kampung Tebengun di Putatan 9 juta ringgit sedang dilaksanakan. Jadi jumlah keseluruhan untuk tahun 2014 hingga 2016 ialah 56,6 juta ringgit. Yang berhormat Brother Putatan, kalaulah banjir kerap berlaku, kejadian banjir sering berlaku, maka Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar sentiasa membuat plan dan cadangan untuk mendapatkan peruntukan yang lebih banyak. Saya memang prihatin terhadap semua kita di sini, ahli-ahli yang berhormat. Bukan hanya Putatan saja kawasan dia menghadapi banjir, sedangkan kawasan saya sendiri pun menghadapi banjir juga. Tapi tidak ada peruntukan untuk rancangan tempatan banjir. Jadi ini adalah permasalah peruntukan yang kita pohon daripada EPU. Kalau dia melulus, sentiasa ada. Kalau dia tidak melulus, memang tidak ada. Kerana negara kita, kejadian banjir di negara kita meningkat setiap tahun. Brother Putatan, tahun 2011 224 kejadian banjir. Tahun 2012 245. Tahun 2013 323. Menteri bangga dengan banjir ke? Di negara kita. Sekian, terima kasih. Tak, ini soalan spesifik untuk Sabah yang amat. Tak, dia spesifik untuk Sabah walaupun banjir. Saya bagi tuaran yang amatnya. Ya. Terima kasih, Tuan Yang Pertua. Soal banjir ini bukan saja dari segi tempatan, tetapi juga satu, bagaimana kita mengelakkan banjir ini berlaku. Sebab banjir ini berlaku kerana aktiviti-aktiviti pembangunan. Sebagai contoh, banjir yang baru-baru ini berlaku di Penampang begitu teruk, adalah antara lain faktor yang nyatakan adalah aktiviti-aktiviti pembangunan. Persoalan saya di sini adalah Kementerian yang berhormat melihat perkara ini sebagai sesuatu yang serius, supaya pembangunan yang dibuat itu adalah pembangunan yang diselaraskan supaya dapat elakkan banjir. Yang pertama. Yang kedua, tempat-tempat yang berlakunya banjir ini adalah tempat yang berulang kali. Dan kita juga mengetahui dia punya cycle, ada 25 tahun, ada 50 tahun dan sebagainya. Tapi dari segi perancangan, bagaimanakah kerajaan memastikan supaya tidak ada kerusakan harta benda apabila dia berlaku? Dan apa perancangan-perancangan untuk memastikan supaya peruntukan-peruntukan itu dapat disediakan pada masa yang tepat? Kalau cycle dia 25 tahun, kita telah siapkan proyek itu sebagai contoh 5 tahun lebih awal dan sebagainya. Apakah perancangan seperti ini dibuat oleh pihak kementerian dan juga pihak IPU yang berhormat persoalkan tadi? Terima kasih. Terima kasih yang berhormat atas soalan tambahan. Itu memang betul. Saya setuju dengan yang berhormat bahwa disebabkan pembangunan maka banjir berlaku. Macam mana ianya berlaku? Kita sebut pembangunan. Di peringkat antarabangsa kita sebut dan kita selalu berbincang tentang pembangunan lestari. Tetapi kita lihatlah bilangan manusia bertambah, populasi di satu-satu tempat pun bertambah. Oleh itu memerlukan pembangunan. Jika pembangunan tidak dibuat di satu-satu tempat, maka apa yang berlaku? Tidak ada infrastruktur, tidak ada bangunan dan sebagainya. Jadi pembangunan semestinya dibuat. Tetapi plan pembangunan oleh pihak yang tertentu seharusnya strategik. Kalau tidak strategik, plan itu tidak ada guna. Sebab nanti kalau kawasan itu sudah pun dibangun, maka permukaan tanah di situ semuanya diturap dengan konkrit.
kalau hari hujan, surface runoff, air mengalir begitu cepat ke dalam longkang, ke dalam parit, dan parit yang tidak direka bentuk dengan saiz yang secukupnya akan mengakibatkan banjir kilat. Lepas itu, lambat juga air mengalir ke sungai. Itulah pembangunan yang seharusnya plan dengan strategi yang betul-betul. Selain daripada itu, tanah sudah diratakan. Surface runoff membawa tanah ini ke dalam sungai dan membuat kecetekan landasan sungai. Ini juga menyebabkan pengaliran air terlambat ke laut. Maka banjir berlaku. Yang kedua yang disebutkan oleh Yang Berhormat tentang banjir-banjir ini, ianya sememangnya akan terus berlaku seperti mana yang saya sebut. Dan apa saja yang kita buat, yang kerajaan buat, sama ada struktur ataupun bukan struktur ataupun non-structure, ianya memang kali ini hanya mengurangkan sahaja ketinggian banjir itu ataupun mengurangkan banjir. Tapi pada tahun-tahun yang akan datang, apa boleh jadi? Sebagai contoh, ada tak Kuantan di sini? Pada tahun lepas, Kuantan banjir teruk. Walhal Kuantan dah ada ban. Dah ada ban di hampir tebing sungai itu. 6 km panjang. Tetapi banjir berlaku di Kuantan disebabkan ketinggian ban itu adalah 3,5 meter. Tetapi banjir pada masa itu hujan cukup lebat dan ketinggian air pasang besarlah, air pasang raja ataupun king tide ialah 3,6 meter. Jadi 0,1 meter ini kelebihan dan limpahan mestilah berlaku. Jadi inilah yang perlu kita meneliti dan fahami. Saya memang bangga dengan ahli-ahli yang berhormat yang membawa isu banjir ini. Sebab saya sendiri dengan sedaya upaya memang saya dah turun padang dan melihat apa yang berlaku di lapangan itu dan membuat sasaran apa perlu kita buat bagi mengurangkan berlakunya banjir yang besar. Sekian, terima kasih. Sejemput Yang Berhormat Tuan Chong Ching Jen. Terima kasih Datuk Adli Ketua. Soalan saya soalan 6. Ya, sila Yang Menteri. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Untuk makluman Yang Berhormat, Kerajaan Persekutuan tidak menyediakan sebarang peruntukan khas bagi membolehkan pihak utility sama ada di negeri Sabah dan Sarawak untuk melaksanakan kajian Environmental and Social Impact Assessment bagi pembangunan empangan-empangan besar untuk penjenaan tenaga elektrik. Sesungguh pun demikian, setiap pembangunan empangan yang menjana kuasa hidro termasuk pembinaan empangan-empangan besar di negeri Sabah dan Sarawak adalah tertaluk kepada keperluan kajian penilaian kesan alam sekitar atau Environmental Impact Assessment seperti yang diperuntukkan di bawah Ordinan Sumber Asli dan Alam Sekitar 1993 Sarawak dan Enakmen Perlindungan Alam Sekitar 2002 Sabah. Di negeri Sabah, pihak CSB umpamanya telah menyediakan Special Environmental Impact Assessment SEIA bagi pembangunan empangan hidro Upper Padas di Sungai Padas, Tenem, dan menggunakan dana syarikat. Kapasiti penjenaan projek adalah sebanyak 180 megawatt dan keluasan takungan adalah hanya sekadar 1,000 hektar atau 10 km persegi. Projek ini akan dilaksanakan sebagai infrastruktur dui fungsi, yaitu sebagai stesen jana kuasa elektrik dan juga sebagai infrastruktur mitigasi banjir khususnya bagi kawasan Tenem dan Beaufort. Selaku infrastruktur mitigasi banjir, projek ini dijangka akan dapat memberikan penjimatan kepada negara dan rakyat di kawasan tersebut dari segi kos pembinaan tembatan banjir dan pemusnahan harta benda setiap tahun. Kajian
SEIA yang telah dijalankan mendapati bahawa projek tersebut tidak menjejaskan masyarakat setempat dan tidak melibatkan penempatan semula atau resettlement dengan izin dari segi komuniti di situ. Projek juga tidak menjejaskan alam sekitar di mana nilai pemeliharaan tinggi yang penting di kawasan musnah adalah tidak signifikan. Untuk makluman yang berhormat, semua hal berkaitan dengan bekalan listrik dan pembangunan infrastruktur bagi pembekalan listrik di seluruh negara adalah tertaluk di bawah Akta Bekalan Listrik 1990. Walau bagaimanapun, melalui kuasa-kuasa yang diberi di bawah Seksyen 1/2 Akta Bekalan Listrik, Menteri telah membuat perintah yang dinamakan Perintah Penggantungan Kuasa Akta Sarawak pada 1990, iaitu pada 30 Ogos 1990 di Perdana Negeri Sarawak adalah dikecualikan daripada penguatkuasaan keseluruhan Akta Bekalan Listrik 1990. Dengan itu, semua aspek berkaitan dengan bekalan listrik termasuk perancangan tenaga jangka panjang dan perihal hidro adalah di bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri Sarawak. Ya, disebabkan soalan 5 saya bagi dua-dua soalan tambahan di pihak Barisan Nasional, saya bahas untuk bagi kedua-dua soalan tambahan. Untuk soalan 6 ni pada sebelah ni, kecuali tak ada yang bangun. Satu orang saja. Kecuali tak ada yang bangun. Ya, Bandar Kuching. Ya, terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Bukankah itu Environment Quality Act yang di mana juga berkuasa di Sarawak dan Sabah yang di mana di bawah akta itu ia adalah diwajibkan bahawa itu environmental and social impact assessment perlu diumumkan kepada masyarakat awam. Dan adakah itu praktis ini dilakukan di Sarawak atas pembangunan pembinaan Bakun Dam, Murum Dam, Baram Dam? Dan saya juga nak membangkitkan itu bertanya tentang apakah hasil siasatan daripada itu environment SEIA, Social Environmental Impact Study terhadap Bakum, di mana 10,000 penduduk telah di resettle ke Sungai Asap, dan selepas 13 tahun mereka ditempatkan semula di Sungai Asap, barulah kerajaan mengakui bahawa penempatan semula ini tidaklah memadai dan pohon sekali peruntukan daripada kerajaan pusat untuk memperbaiki tempat hidup mereka. Dan saya juga ingin tahu, adakah kementerian terima ada apa-apa social environmental impact study assessment terhadap Murum Dam dan Baram Dam, di mana telah berlaku banyak blockage, bantahan daripada penduduk tempatan terhadap pembinaan dan cadangan membina empangan begitu. Dan kenapa itu study, itu assessment, itu report, laporan assessment itu disulitkan sehingga ia dibongkar dalam website Sarawak Report. Ya, sila jawab. Hormat Bandar Kuching, terima kasih perkara yang dibangkitkan. Walaupun saya sudah katakan tadi bahawa di bawah kuasa-kuasa menteri, kuasa berkaitan dengan penjanaan tenaga di Sarawak adalah di bawah akta yang telah diperuntukkan bagi negeri Sarawak. Maka soalan-soalan itu lebih sesuai. Yang ahli berhormat juga adun di Dewan Undangan Negeri Sarawak, bolehlah harus bangkitkan perkara-perkara di situ. Sedikit yang lari tanggungjawab. Bakum Dam itu sebelum ordinan Sarawak itu diluluskan, Bakum Dam itu di bawah kerajaan pusat. Dari segi
So mana yang kuasa relevan, langsung. di mana yang relevan saya akan bekal maklumat. Sememangnya seperti mana saya katakan tadi, Ordinans Sumber Asli dan Alam Sekitar 1993 itu adalah berkuasa di Sarawak, dan sememangnya EQA Environmental Quality Act juga, dan itulah dalam mana cadangan untuk penjenaan tenaga, maupun dia hydro, maupun dia coal based kah dengan izin, maupun dia gas, memerlukan supaya environmental and social impact assessment itu dibuat. Bahkan even transmission sekarang ini kalau di Semenanjung memerlukan impact assessment yang sama. Dan kalau mengikut akta yang sedia ada, pemerian itu diadakan melalui akta tersebut, di mana bantahan itu boleh dibangkitkan. Biasanya kalau di pihak Ulu Padas ini, dia dibuka untuk 2 bulan misalnya, untuk pihak awam. Dan waktu itulah para NGO, profesional seperti yang berhormat Bandar Kuching bolehlah bawa kepada kepada badan yang berkenaan pada masa dia dibuka. Mengenai dengan Bakun, saya sedia maklum bahawa kajian-kajian terperinci telah dilaksanakan melalui impact-impactnya. Dan perihal Kuala Asap, saya rasa perihal peringkat negeri Sarawak, tetapi sometimes communities dengan izin go through dynamic transformation, okay? And maybe there are gaps dari segi planning, then you have to resolve it later. We will resolve later, you know. But we never biarkan case itu begitu saja, okay? Dan federal government sentiasa siap sedia membantu dan to top up apa yang state maybe missing out ataupun tidak terdapat. Jadi dari segi Murun, saya rasa ini bolehlah ditujukan soalan terus kepada pihak negeri Sarawak, ya, dalam perkhidmat. Dari segi kami, walaupun akta itu dikecualikan negeri Sarawak dalam kuasa akta tersebut, pihak Suruhanjaya Tenaga sentiasa memantau supaya akta ibu yang di peringkat persekutuan itu sentiasa relevan dan juga mencukupi untuk digunakan di peringkat negeri. So, kita pihak sentiasa memantau. Tak boleh, Ahmad. No. Soalan tambahan kedua. Tak boleh, itu dia kata dikecualikan. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Ya Ahmad Kuching. Tak boleh macam ni, Ahmad. Itu sejumpa Ahmad sibuk. Cukuplah. Menteri self contradiction. Dato' Yang Dipertua, Menteri itu dah masa yang dah habis dah. Ya. Tak boleh. Ya Ahmad, tak elok masuk TV macam ni, Ahmad, salah peraturan. Ya, sibuk. Ya, saya amat tidak bersetuju dengan apa yang dicakap oleh Menteri, kerana bila saya pergi melawat di Muruntem tahun lalu, saya tidak dibenarkan untuk memasuki kawasan Muruntem oleh Polis Diraja Malaysia. Polis Diraja Malaysia adalah di bawah kawalan kerajaan pusat, bukan kerajaan negeri. Jadi walaupun penjanaan kuasa melalui kuasa kerajaan negeri, tapi banyak segi dari pembangunan empangan ini sudah melibatkan hak ewa kerajaan pusat. Jadi kerajaan pusat tidak melarikan tanggungjawab ini. Ya. Saya telah sentuh tadi, setiap perkara berkaitan dengan pembangunan tenaga di negeri Sarawak adalah telah didelegasikan kepada negeri Sarawak. Jadi perihal seperti begitu haruslah ditujukan kepada peringkat negeri. Mengkali pengurusan di situ, kerana Murun ini saya difahamkan karena ujung tahun baru sempurna, belum lagi boleh terbuka kepada siapa-siapa yang masuk di situ dari segi keselamatan. Maka yang berhormat Sibu tidak dikenali di situ pada hari itu, saya pun tidak tahu. Tetapi ada hal-hal tertentu kenapa pihak awam tidak boleh masuk. Dia dalam keadaan persiapan dan the expected date of delivery adalah pada penghujung tahun ini. So elak rujukan kepada pihak kerajaan negeri. Dari segi tidak ada konflik. Mother akta adalah federal. Ini delegasi kepada negeri dan kita akan meneliti sesuai apa pun. Memesongkan Dewan. Peraturan masyarakat memesongkan Dewan. Beliau kata
Laporan EIA. Setakat itulah Muhammad sesi soal jawab pagi. Tapi tidak diumumkan. Laporan EIA report. Bandar Kuching duduk ya, telah disulitkan. Bandar Kuching minta duduk ya, Muhammad. Kenapa nak sembunyi? Peraturan masuk usul di bawah peraturan masyarakat 12 dalam kurungan 1